Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayang Fatihah Syuhada binti Awang Rafael, No Matrix BA 22110383. Saya akan membentangkan analisis artikel yang bertajuk Sustainable City and Community Empowerment Through the Implementation of Community Based Monitoring, a Conceptual Approach. Artikel ini ditulis oleh Nur Khairlida Muhammad Khair, Kai Endi, dan juga Mazlin Mokhtar. Artikel ini diterbitkan pada 17 November 2020. Berikut ialah pengenalan daripada artikel ini. Seperti yang umum ketahui, pembangunan bandar telah menyebabkan masalah alam sekitar. Dan masalah ini memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak, bukan sahaja pihak kerajaan dan juga agensi tempatan, namun penglibatan aktif masyarakat setempat juga amat diperlukan. Selaras dengan konsep bandar pintar yang memerlukan interaksi masyarakat, dengan penggubal dasar dalam mencapai pembangunan mampan dan kualiti hidup masyarakat yang baik. Isu yang diketengahkan ialah masalah mengekalkan bilangan masyarakat setempat dalam proses pemantauan. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan timbulnya isu mengapa masyarakat kurang terlibat dalam proses perancangan dan pembangunan. Yang pertama ialah kurang platform penyampaian maklumat kepada orang ramai. Yang kedua ialah kurang motivasi masyarakat setempat dalam pemantauan alam sekitar. Dan faktor yang terakhir ialah pembangun gagal memahami motivasi dan nilai masyarakat setempat. Permasalahan kajian yang timbul daripada penulisan artikel ini ialah kehilangan minat dan pengabaian masyarakat dalam proses perancangan dan pembangunan bandar pintar. Terdapat 3 tujuan daripada penulisan artikel ini. Yang pertama ialah membangunkan rangka kerja konsep untuk bandar pintar dan pemerkasaan komuniti sebagai satu cara untuk mengekalkan daya tahan dan kesejahteraan komuniti. Tujuan yang kedua ialah membincangkan elemen yang diperlukan dalam menarik minat masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam pembangunan. Dan yang terakhir ialah meningkatkan penyertaan awam dalam pembangunan lestari melalui pemantauan komuniti. Dalam artikel ini, terdapat 4 elemen rangka kerja konsep untuk melaksanakan pemantauan komuniti. Yang pertama ialah melalui pemetaan social community. Pemetaan social community ini dijalankan dengan mencari tahu motivasi komuniti sebagai kriteria pemantauan. Dan yang kedua ialah memahami apa yang diharapkan, diinginkan, dan diperlukan masyarakat. Elemen yang kedua ialah mereka bentuk pemantauan berasaskan komuniti. Mereka bentuk pemantauan berasaskan komuniti meliputi pengenalpastian unsur-unsur yang sesuai bagi persekitaran sekeliling, pengiktirafan keperluan dan kapasiti masyarakat. Dan pemantauan berasaskan komuniti ini juga melibatkan pementingan dan pengiktirafan kepada pengetahuan tempatan dan pengetahuan saintifik. Elemen yang ketiga ialah mengekalkan pemantauan berasaskan komuniti dalam jangka panjang. Pemantauan berasaskan komuniti perlulah diteruskan dan dijaga. Hal ini kerana dengan adanya kerjasama yang wujud yang dalam jangka masa yang panjang, pembangunan mampan dan berterusan akan dapat terus dilakukan. Elemen terakhir dalam rangka kerja konsep untuk melaksanakan pemantauan komuniti ialah meningkatkan ketahanan komuniti untuk kesejahteraan. Seperti yang kita tahu, matlamat bandar pintar ialah komuniti dan persekitaran yang mampan. Oleh itu, pengekalan ketahanan komuniti amat diperlukan. Isu-isu kecil perlulah diambil kira oleh pihak pembangun atau pihak perancang bandar. Contohnya, menyokong agenda tempatan 21 melalui penyampaian maklumat yang berkesan, terutamanya mengenai hak awam ataupun hak masyarakat. Seterusnya ialah peranan antropologi dalam pembangunan smart city. Antara peranan antropologi ialah menganalisis setiap pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menganalisis perilaku masyarakat seperti memahami pola perubahan mereka terhadap persekitaran baharu serta memahami budaya masyarakat setempat yang berbeza, pihak pengurus projek dan pihak pencipta teknologi akan dapat melihat bagaimana persekitaran bandar pintar yang bersesuaian dan diingini oleh komuniti di tempat tersebut. Contohnya, pembinaan KDCA.
Pembinaan KDCA ini diperlukan oleh masyarakat Kadazan Dusun di Kota Kinabalu untuk pemeliharaan, pembangunan, penggayaan, dan promosi budaya pelbagai etnik Kadazan Dusun. Tanpa KDCA yang dibangunkan oleh pihak pembangun bandar, banyak lagi warisan Kadazan Dusun yang sedia ada sekarang akan terlupa, terkubur, atau hilang selama-lamanya, atau digantikan oleh budaya moden yang sentiasa mendominasi. Kesimpulannya, artikel ini mempamerkan satu isi penting, yaitu masyarakat sebagai komponen penting dalam mengekalkan kemampanan bandar pintar. Seperti yang diketahui, antropologi pula memainkan peranan dalam mengkaji masyarakat. Oleh yang demikian, analisis tingkah laku atau pola perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat oleh antropologi perlu dilakukan dalam membantu pembangunan. Demikian jelaslah bahawa peranan antropologi dalam implementasi Smart City di Kota Kinabalu, Sabah amat penting. Artikel yang saya ambil ialah pembinaan kerangka konstruk bandar warisan di Malaysia yang ditulis oleh Muhammad Khairul Anwar Ghazali, Yazid Salih, Hanifah Mahat yang diterbitkan pada 27 Februari 2021. Seterusnya, permasalahan kajian di mana Sustainable Development Goals telah menggariskan keperluan terhadap pembangunan bandar warisan lestari dalam usaha mencapai Agenda 2030. Berdasarkan matlamat SDG yang ke-11, yaitu pembentukan bandar dan komuniti lestari, ia sangat dituntut kerana bandar merupakan pusat dan kegiatan utama manusia. Untuk mewujudkannya, pelbagai inisiatif telah diambil seperti Murni Net 2.0. Ini bagi untuk mengukur tahap kelestarian bandar, tetapi telah berlaku sedikit kelompongan. Oleh itu, tujuan artikel ini ditulis adalah untuk menyediakan satu kerangka pembinaan konstruk kelestarian bandar warisan yang lengkap. Seterusnya, bagi pengenalan, secara ringkasnya, kerangka pembinaan konstruk kelestarian bandar warisan ini terbahagi kepada dua, yaitu warisan budaya dan juga peranan kerajaan dan komuniti. Kerangka ini dibina untuk dijadikan rujukan pengukuran kelestarian di Malaysia. Kerangka ini mempunyai 5 konstruk, yaitu konstruk yang pertama ialah ekonomi, di mana ekonomi terdiri daripada 3 subkonstruk, yaitu pertumbuhan ekonomi, aktiviti perniagaan, dan mobiliti manusia. Tiga subkonstruk ini penting dalam menilai elemen ekonomi dapat memenuhi keperluan penduduk atau tidak, dan juga landscape warisan boleh berdaya tahan dan bersaing dengan persekitaran semasa. Konstruk yang kedua ialah kesejahteraan sosial yang terdiri daripada 3 subkonstruk, di mana penyediaan kemudahan asas, keselamatan, ketenteraman awam serta perhubungan dan utiliti. Konstruk ini penting untuk mewujudkan bandar yang sihat, selamat, inklusif, dan berdaya huni kepada masyarakat. Ketiga ialah kualiti alam sekitar, di mana terdiri daripada 2 subkonstruk, iaitu kesihatan alam sekitar dan juga guna tanah. Konstruk ini penting untuk mewujudkan bandar warisan yang lestari dan juga mempunyai keseimbangan antara kawasan hijau dan kawasan yang dibangunkan demi memastikan ekosistem alam tidak terganggu. Konstruk yang keempat ialah warisan budaya yang terdiri daripada subkonstruk warisan budaya ketara, warisan budaya tidak ketara, dan juga pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya. Konsep ini penting untuk mengkaji tahap pengfungsian, peranan tinggalan bangunan warisan, kerelevanan budaya dalam kalangan masyarakat, serta memastikan warisan budaya tidak pupus dan musnah. Konstruk yang terakhir ialah governance dan community, di mana terdiri daripada 4 subkonstruk, yaitu pengurusan persekitaran, pengurusan risiko, pengurusan warisan dan pelancongan, dan juga penglibatan community. Konstruk ini penting untuk mengkaji dengan lebih jelas tentang peranan, tanggung jawab, tindakan, kecaknaan kerajaan, badan bukan kerajaan dan juga masyarakat terhadap kelangsungan persekitaran dan warisan budaya di sesebuah bandar. Bagi membantu mewujudkan pembangunan bandar pintar ini, peranan yang harus dilakukan oleh ahli antropologi ialah dengan mengenal pasti budaya-budaya warisan dalam kehidupan masyarakat dan persekitarannya seperti warisan budaya ketara dan juga tidak ketara, bagi membuka banyak mata komuniti dengan lebih luas bahawa terdapat banyak budaya-budaya yang perlu dilindungi, dikekalkan serta boleh dimanfaatkan untuk pembangunan badan pintar di Kota Kinabalu, Sabah. Contoh yang dapat kita lihat ialah pembinaan rumah terbalik di Tampar Lulik.
Walaupun ini atraksi modern, rumah ini dijaga karena ia mempamerkan seni bina tradisional etnik Kadazan Dusun di Sabah. Ia adalah tempat unik yang banyak menggabungkan elemen budaya dan seni bina Banarik. Seterusnya, pusat kebudayaan Sabah. Budaya-budaya warisan seperti tarian etnik, seni bina tradisional, dan sebagainya lagi dapat dikekalkan dari generasi ke generasi dengan adanya penumbuhan pusat kebudayaan di Sabah. Selain itu, warisan budaya juga bermanfaat kepada pembangunan ekonomi, yaitu dari segi dalam sektor pelancongan, ia dapat menjadi satu tarikan kepada pelancong dengan keunikan budaya itu sendiri. Dan dalam sektor perniagaan pula, dengan ada gabungan kerjasama pihak kerajaan dan komuniti seperti menginovasi makanan tradisional seperti hinaba, tuhau, dan sebagainya agar dapat dikomersialkan dalam pasar. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa bandar warisan juga penting dalam pembangunan bandar pintar. Ahli antropologi haruslah memainkan peranan dalam membantu mencapai agenda tersebut. Ia juga selaras dengan salah satu matlamat pembangunan bandar pintar yang ke-11. Oleh itu, perkara ini sewajarnya diimplementasikan dalam proses pembangunan bandar pintar di Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wajihah binti Wasinin, nomor matriks BE 22160846. Tajuk artikel yang telah saya analisis ialah keberkesanan pengurusan pentadbiran pembangunan Bandar Pintar Petaling Jaya yang telah ditulis oleh Muhammad Fauzi Ma'rob, Misa Supian, Nor Ayurni Ibrahim, dan Aznita Ahmad yang telah diterbitkan pada tahun 2022. Artikel ini penulis telah membincangkan tahap keberkesanan pengurusan pentadbiran pembangunan Bandar Pintar Petaling Jaya, di mana terdapat beberapa pendekatan yang telah digunakan untuk oleh penyelidik dalam memastikan keberkesanan strategi pengurusan pentadbiran pembangunan Bandar Pintar atau Smart City. Oleh itu, dengan menggunakan pendekatan tersebut, ia dapat digunakan untuk mengembangkan pembangunan Smart City di Kota Kinabalu. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Pengurusan pentadbiran yang kurang cekap menyebabkan kesukaran mencapai matlamat Bandar Pintar atau Smart City. Tujuan, mewujudkan sistem pengurusan pentadbiran pembangunan yang cekap dan teratur agar matlamat Bandar Pintar. Bandar Pintar atau Smart City adalah sesuatu yang tidak asing lagi kepada negara yang sedang membangun, termasuklah negara kita Malaysia. Bandar Pintar atau Smart City bermaksud melaksanakan tugas mengawal selia ekonomi, penyediaan pasaran, pengurusan sosial, dan perkhidmatan awam dalam proses pembangunan bandar yang mana menekankan konsep teknologi. Tiga kaedah pengurusan pentadbiran yang telah digunakan, yaitu pertama, sistem kawalan pengurusan. Sistem kawalan pengurusan merujuk kepada kaedah untuk mengumpul dan juga memproses maklumat bagi membantu dalam merancang, mengawal, dan menilai prestasi seluruh organisasi. Tambahan lagi, penggunaan sistem kawalan pengurusan juga membolehkan organisasi menyesuaikan diri semasa peralihan pengurusan daripada bandar biasa kepada bandar pintar. Selain itu, ianya juga membolehkan organisasi beralih arah, mengambil peluang yang tidak dijangka, dan mengubah organisasi kepada lebih fleksibel dan dalam mengurus bandar pintar. Yang kedua ialah tadbir urus. Tadbir urus ditakrifkan sebagai interaksi dan kerjasama semua pihak berkepentingan yang berbeza dalam proses membuat keputusan. Tadbir urus bandar pintar adalah mengenai penggunaan teknologi baharu untuk membangunkan pengaturan tadbir urus yang inovatif dan memberi hasil yang lebih baik. Oleh itu, bentuk pengurusan baharu dan inovatif diperlukan untuk menangani cabaran bandar pintar. Yang ketiga ialah penguatkuasaan pintar. Penguatkuasaan pintar merujuk kepada gabungan fokus penguatkuasaan berdasarkan sasaran risiko, responsif, dan sokongan aktif untuk pematuhan. Selain itu, penguatkuasaan pintar mempertimbangkan berbagai strategi untuk mengawal selia yang berkesan
yang merangkumi gabungan tindakan penguatkuasaan dan tindakan tanpa hukum sebagai tindak balas pertama terhadap ketidakpatuhan. Peranan antropologi. Ahli antropologi juga berperanan dalam pengurusan pentadbiran pembangunan bandar pintar dengan menganalisis kaedah pentadbiran yang digunakan. Selain itu, ahli antropologi juga dapat mengkaji mengenai peranan budaya dalam sesuatu organisasi kerja serta membantu dalam memahami tahap penyesuaian sistem pentadbiran lama ke dalam sistem pentadbiran yang baru. Oleh itu, dengan mewujudkan sistem pentadbiran yang tersusun, maka strategi pengurusan yang efisien, tadbir urus yang cekap, dan penguatkuasaan pintar akan lebih berkesan untuk mengurus pembangunan bandar pintar di Kota Kinabalu. Malah kita juga dapat memenuhi matlamat SDG 11, yaitu mewujudkan perbandaran yang inklusif dan juga mampan. Kesimpulannya, hasil daripada kajian ini, kita dapat mengetahui bahwa betapa pentingnya pengurusan pentadbiran pembangunan dalam sebuah negara yang ingin mencapai matlamat bandar pintar atau smart city. Tambahan lagi, ahli antropologi juga harus memainkan peranan mereka dalam memastikan matlamat bandar pintar dapat dicapai seiring dengan matlamat SDG 11. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Jumila Binti Pinsin, BA 22 110745. Hari ini saya akan membentangkan tentang artikel yang telah saya buat analisis, yaitu perancangan infrastruktur jaringan komputer dalam konsep membangun serang menuju ke smart city. Penulis artikel ini ialah Wilildia Roslina, Yani Surgiani dan Agung Triyawudi. Dalam artikel ini telah membincangkan mengenai perancangan infrastruktur jaringan komputer dalam konsep membangun menuju ke smart city, di mana perlu membuat penelitian perancangan infrastruktur dengan menggunakan Zekman Framework sebagai salah satu metode Enterprise Architecture Planning EAP yang digunakan di seluruh dunia. Oleh itu, dengan menggunakan Zekman Framework dapat diperolehi informasi secara terperinci tentang bagaimana jaringan infrastruktur komputer dirancangkan. Permasalahan daripada kajian ini masalah penelitian bagaimana infrastruktur jaringan komputer dalam konsep membangun smart city. Tinjauan daripada kajian ini yaitu membangun sebuah bandar yang semakin maju dengan menggunakan teknologi. Pengenalannya, smart city ialah bandar yang mampu menggunakan SDM modal perancangan infrastruktur sosial dan infrastruktur telekomunikasi moden bagi mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Smart City ini dijadikan sebagai penyelesaian persoalan di Kota Seram. Dalam membangunkan Smart City ini terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan, yaitu infrastruktur. Di setiap kota bandar memerlukan jaringan komunikasi elektronik dan untuk penduduk. Secara teknologi, infrastruktur yang dapat dibangunkan dengan media laut yaitu jaringan kabel laut dan media udara jaringan radio ataupun satelit. Tanpa adanya infrastruktur mencukupi, komunikasi akan menjadi sukar. Suprastruktur yaitu memiliki komponen utama individu mengurus manusia dan bertugas menggunakan dan mengolah sistem teknologi maklumat yang dimiliki. Terdapat perspektif daripada Zekman Framework, yaitu 6 perspektif yang telah dikemukakan olehnya, itu perspektif perancang, perspektif pemilik, perspektif pereka, perspektif pembina, dan perspektif pelaksana, dan perspektif peserta. Peranan antropologi pada artikel ini yaitu antropologi berperanan dalam membantu ICT. Dengan adanya teknologi, ahli antropologi dapat menyiasat bagaimana individu dan komunikasi menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan seharian mereka. Ini termasuk memahami pemilihan keperluan dan cabaran. Namun demikian, apabila teknologi semakin lama semakin maju, ia mampu meningkatkan masalah pengaruh sosial. Oleh itu, ahli antropologi juga dapat membantu memahami kesan sosial teknologi, seperti pengaruhnya terhadap budaya, yaitu interaksi sosial, dinamik komuniti melalui
penilaian pengaruh sosial. Dengan adanya kajian yang berkaitan dengan ICT ini, ia mampu mencipta sebuah teknologi yang bersifat berperi kemanusiaan dengan memahami cara berinteraksi dengan teknologi, menggabungkan perspektif sosial dan juga budaya dalam pembangunan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi. Sekian dan terima kasih.